Baik, pada minggu lepas, keputusan keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga untuk Malaysia sudah dikeluarkan. Jadi, mari kita teliti bagaimanakah prestasi ekonomi Malaysia untuk suku ketiga tahun ini. Seperti yang anda dapat lihat di skrin ini, kadar pertumbuhan KDNK suku ketiga pada tahun 2022 iaitu meningkat sebanyak 14.2%, iaitu peningkatan yang amat tinggi berbanding suku kedua yang mencatatkan sebelum ini 8.9%. Dan nilai KDNK kita dapat lihat di sini iaitu daripada suku kedua meningkat kepada 383.8 bilion ringgit untuk suku ketiga, iaitu kenaikan yang momentum positif yang mana kita dapat lihat. Dan apabila kita meliti KDNK suku tahunan, nilai dan kadar pertumbuhan, apabila kita pergi ke secara ini, kita tengok sebelum COVID, kadar pertumbuhan KDNK kita, peratusan KDNK kita berada di antara paras sekitar 4%. Dan apabila seperti yang anda dapat lihat, waktu COVID-19, negara kita dilanda COVID-19 iaitu krisis kesihatan pada tahun 2020, kita punya KDNK jatuh yang lebih rendah daripada sebelum pra-pandemik lagi, iaitu sebanyak negatif 17.1%. Dan angka kadar pertumbuhan KDNK kita lemah dan turun hampir lebih setahun, iaitu kita dapat lihat di sini pergerakan kadar KDN kita berada di negatif kerana ekonomi kita tutup, sempadan negeri sudah tutup, jadi pertumbuhan ekonomi kita amatlah perlahan. Namun pada tahun 2021 di mana kita mula memasuki fasa pemulihan, di sini anda dapat lihat kita punya KDNK meningkat, trend meningkat, iaitu pada suku kedua tahun lepas meningkat antara yang tertinggi iaitu 15.9%, lebih tinggi daripada pra-pandemik. Dan apabila anda dapat lihat, ini adalah antara yang tertinggi selepas negara kita dilanda pandemik COVID-19. Namun pada suku ketiga tahun lepas, ekonomi kita menurun semula dengan ditutup sementara, ia turun balik kepada negatif 4.5% pada suku ketiga tahun lepas. Namun kita cuba bangkit semula, Malaysia bangkit semula pada suku keempat, kita dapat lihat trend peningkatan pada suku keempat, iaitu bermula daripada 3.6% sehinggalah sekarang pada tahun ini suku ketiga kita mencatat antara yang tertinggi untuk suku tahun ini sebanyak 14.2%. Dan ini adalah kadar suku tahunan, nilai dan kadar pertumbuhan untuk Malaysia. Dan bagaimana pula kita dilihat prestasi KDNK kita suku ketiga bulan ke bulan, iaitu Julai, Ogos dan juga September. Dan apabila anda dapat lihat di sini, Julai, Ogos, September, anda melihat setiap bulan ini mencapai peningkatan. Pada Julai hampir 16%, Ogos lebih 15%, dan September juga kekal dengan angka 2 digit, namun ia sedikit rendah berbanding Julai dan Ogos, mencatatkan sebanyak 11.6%. Dan ini adalah prestasi KDNK yang kita dapat lihat Julai sehingga September tahun ini. Jadi mari kita lihat apakah sektor yang memberi sumbangan kepada KDNK bulanan kita mengikut jenis aktiviti ekonomi. Dan kalau di sini, kalau anda dapat saksikan bahawa di depan skrin saya ada 5 kotak, dan kita mulakan dengan aktiviti ekonomi, perkhidmatan dengan pembuatan. Antara dua ini adalah antara sumbangan tertinggi kepada KDNK negara kita, di mana daripada suku ketiga bulan Julai, Ogos, September, anda melihatkan peningkatan sebanyak 2 digit daripada perkhidmatan, pembuatan juga berekodkan sebanyak pertumbuhan 2 digit peratusan. Dan ia diikuti juga dengan aktiviti yang lain berhubungan dengan pengkuarian, di mana pada suku ketiga kita hanya dapat lihat peningkatan sehingga September, bulan akhir untuk suku ketiga ni mencatat 2 angka, iaitu sebanyak hampir 15%. Diikuti juga dengan pertanian, ia antaralah sumbangan yang terendah, di mana pada bulan Julai pertanian mencatatkan negatif 0.8. Namun pada Ogos, September kita kembali mencatatkan pada angka positif. Manakala pembinaan Julai mencatatkan antara yang tertinggi, iaitu hampir 40%, manakala Ogos, September ia sedikit rendah, mencatatkan hampir 46% untuk Ogos, dan untuk September mencatatkan 6.3%. Dan apabila anda meneliti perbandingan KDNK negara ASEAN terpilih, saya tidak akan sentuh semua negara, saya akan sentuh beberapa negara ASEAN terpilih sahaja. Mana anda dapat lihat di depan saya, mari kita lihat perbandingan daripada suku pertama sehingga suku ketiga. Kalau kita dapat lihat di sini ada negara Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Dan di sini anda dapat lihat suku pertama, suku kedua, suku ketiga tahun ini.
Hampir di list ini, semua negara ini mencatatkan peningkatan, iaitu daripada suku pertama sehinggalah suku ketiga. Namun hanya negara Filipina sahaja kalau kita dapat lihat, iaitu suku pertama mencatatkan 8.2%, namun ia sedikit turun apabila masuk suku kedua, iaitu sekitar 7%, iaitu kadar KDNK mereka. Dan mari kalau saya pergi untuk daripada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, iaitu mencatatkan peningkatan, dan kita dapat lihat KDNK negara ASEAN terpilih, Malaysia mencatatkan antara angka tertinggi berbanding negara ASEAN yang lain, iaitu pada suku ketiga mencatatkan 14.2%, diikuti dengan negara kedua tertinggi iaitu Vietnam hampir 14%, Filipina, Indonesia dan juga Singapura. Namun Thailand masih belum mengeluarkan suku ketiga mereka, tapi kita dapat lihat KDNK negara Thailand iaitu lebih rendah berbanding negara-negara ASEAN terpilih di sini. Jadi seperti yang anda dapat lihat, keluaran dalam negara kasar ini adalah salah satu indikator utama untuk kita mengukur kesihatan ekonomi negara kita. Jadi banyak faktor yang perlu kita teliti, apakah perkara yang mempengaruhi kadar KDNK negara kita. Kerana kalau kita dapat lihat, itu perubahan yang ketara pada KDNK kita, ia naik ataupun turun, ia memberi kesan yang ketara juga kepada para pelabur kita dan juga industri kita. Oleh itu, ia juga begitu penting untuk kita, untuk pengurusan fiskal kewangan oleh kerajaan yang baik, yang mempunyai daya tahan yang mampan, dan di samping itu untuk pastikan juga kita punya pembangunan dan pemulihan negara kita dapat diberi tumpuan kepada dalam masa jangka panjang.